Menarik petang ini. 3 ahli Parlimen sokong Perdana Menteri tegaskan mereka tidak tanda tangani akuan berkanun SD. Pegawai Hamzah buat laporan polis berhubung dakwaan rasuah agung. Bung Mokhtar nafi UMNO Sabah sedang bergolak. Lembaga pengampunan putuskan permohonan Najib akhir bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 10 Januari 2024 bersamaan 28 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ahli Parlimen yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menegaskan mereka tidak menerima sebarang dokumen menandatangani akuan bersumpah SD berhubung langkah Dubai. Menurut laporan sebuah portal, ketiga-tiga ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim, ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik dan ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman menegaskan perkara itu. Suhaili pula menegaskan beliau tidak akan membuat pusingan U sama sekali dalam soal tersebut. Sementara itu, Zahari juga menyatakan beliau tidak menerima sebarang tawaran daripada mana-mana pihak yang mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Untuk rekod, ketiga-tiga mereka merupakan antara 5 anggota Parlimen daripada Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merakam keterangan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini berkaitan siasatan 700 juta ringgit didakwa digunakan bagi mempromosi pencapaian kerajaan. Bagaimanapun, menurut sumber, rakaman daripada Ismail tidak akan dibuat di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Pada Isnin, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata bekas Perdana Menteri dan pembantu yang berkhidmat dengannya akan dipanggil untuk disoal siasat berkaitan dana tersebut. SPRM melakukan siasatan pada minggu lalu berhubung 700 juta ringgit didakwa digunakan bagi tujuan mempromosi dan publiciti pencapaian kerajaan ketika 2 era pentadbiran bermula 2020 dan 2022. Setiausaha Sulit Pembangkang Ahmad Ikhwan Fadli membuat laporan polis berhubung dakwaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin cuba merasuah Yang di-Pertuan Agong bagi menukar kerajaan. Beliau membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi di Kuala Lumpur pagi tadi. Ikhwan menyifatkan kenyataan itu sebagai menghasut rakyat hilang kepercayaan kepada baginda serta bersifat fitnah dan direka-reka. Bagaimanapun, beliau berkata tiada sebarang tindakan daripada kerajaan berhubung dakwaan itu. Selain itu, beliau turut mempersoalkan di manakah keberadaan Menteri Komunikasi, Menteri Digital, Menteri Undang-Undang. Ikhwan juga mengingatkan bahawa kerajaan perlu melakukan sesuatu memandangkan mereka selama ini sering bercakap tentang isu 3R. Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menafikan dakwaan berlaku pergolakan dalam UMNO Sabah sehingga memaksa Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi datang ke negeri itu. Beliau berkata, perkara itu hanya spekulasi yang digemburkan pihak tertentu dan menyifatkannya sebagai cubaan melemahkan kesatuan UMNO Sabah. Katanya, memang menjadi kebiasaan timbalan Perdana Menteri itu bertemu dengan pemimpin UMNO Sabah setiap kali datang ke negeri itu atas lawatan kerja rasmi. Katanya, Ahmad Zahid sudah menjelaskan lawatan ke Sabah baru-baru ini atas urusan kerja rasmi dan tidak berkaitan dengan isu pergolakan UMNO Sabah seperti digembar-gemburkan oleh pihak tertentu. Beliau berkata demikian bagi mengulas kononnya berlaku pergolakan dalam UMNO Sabah yang menyebabkan Ahmad Zahid ke negeri itu pada Ahad dan Isnin lalu.
Ahli Parlimen Beruas Ngeh Koham memaafkan pelaku yang menyebabkan kebakaran rumahnya sekitar jam 3 pagi tadi. Namun, beliau menuding jari kepada PAS dan Bersatu yang didakwanya mengapi-apikan isu supaya orang membencinya. Dakwanya, ia bertujuan untuk membakar kediamannya itu dipercayai berpunca daripada kenyataannya sebelum ini berhubung cadangan supaya bukan Islam menganggotai jawatan kuasa mengkaji perundangan syariah. Ia berdasarkan beberapa kenyataan pemimpin PAS dan Bersatu jelas menunjukkan kebencian terhadapnya. Kerajaan tidak boleh cuba mencemarkan reputasi individu bagi menyelesaikan pertelingkahan politik lampau. Isteri kepada bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mendakwa suaminya dianiayai oleh pihak berkuasa atas kejayaan dalam perniagaan. Toh Puan Naimah Khalid berkata, umum mengetahui Daim merupakan ahli perniagaan yang sangat berjaya sebelum menyertai kerajaan pada 1984. Namun, kini kempen memutar belit maklumat dan persepsi dijalankan. Katanya, ia sesuatu yang tidak munasabah dan masuk akal, malah tiada ahli perniagaan yang berjaya di negara ini akan terlepas daripada tuduhan sedemikian. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang dipenjarakan ditetapkan untuk dibincangkan dan diputuskan Lembaga Pengampunan akhir bulan ini. Memetik laporan sebuah portal, permohonan Najib pertama kali dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan pada Disember dan diputuskan bahawa perkara itu akan ditangguhkan ke sesi bulan ini. Ia selepas 6 anggota lembaga tersebut memutuskan bahawa mereka memerlukan lebih masa untuk membuat keputusan. Mesyuarat yang akan datang itu akan menjadi tugas terakhir yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebelum baginda digantikan oleh Sultan Ibrahim Iskandar pada akhir bulan ini. Seri Paduka mempunyai kata putus berhubung pengampunan ke atas penjenayah yang disabitkan kesalahan. Bekas Presiden UMNO itu sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang kerana kes rasuah melibatkan penyelewengan dana 42 juta ringgit SRC International. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.